Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia sekesayang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan masa untuk hadir di rumah Allah. InsyaAllah kita berkongsi ilmu berkaitan dengan ayat Allah SWT. Kita masih dalam surah Al-Baqarah. Okey, pada pertemuan lepas kita bincang dah banyak berkaitan dengan bagaimana Al-Quran itu pada ayat yang kedua tu Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya, iaitu inilah kitab, yakni Al-Quranul Karim, ya, yang tiada keraguan pada dia. So ini satu prinsip lah. Kita dah jelaskan panjang lebar. So jangan ragulah apa pun yang datang dari Al-Quran Karim. Ya, sebagai sifat orang beriman, orang yang bertakwa, tak ragu langsung apa yang terkandung dalam Al-Quran Karim. Kemudian Allah kata hudal lil muttaqin, dan Al-Quran itu juga adalah sebagai petunjuk. Ya, kita dah jelas panjang lebar lah dua benda ni. Ya. Satu, ya, tak ragu pada Al-Quran. Dua, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Yang mana kalau kita dapat buat dua ni, kita akan dapat natijah, iaitu Allah kata apa? Lil muttaqin. Inilah yang kita akan bincang malam ni, iaitu orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang bertakwa. So sekarang ni kita nak bincang. Ya. So saya pernah sebut jugalah dalam beberapa kuliah, sebut pasal takwa ni setiap apa panggil Jumaat kita diseru dengan seruan takwa. Kalau kita faham tentang mazhab kita, ya, mazhab Syafi'i, iaitu dalam khutbah Jumaat itu ada 5 rukun. Ya, ada 5 rukun khutbah. Okey, khatib dia mesti selesaikan 5 rukun ni. Salah satu hilang, ya, dalam mazhab kita sebab rukun, batal lah khutbah tu. Ya. Pertama, khutbah tu mesti puji Allah, ada pujian bagi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, mesti ada selawat ke atas Nabi SAW. Ya. Yang ketiga, mesti ada seruan takwa. Sebab tu kena ada seruan takwa tu. Ya, sebab tu kita dengar tiap-tiap khutbah tu mesti ada seruan takwa. Ada puji Allah, ada selawat Nabi, ada seruan takwa. Keempat, mesti ada ayat Al-Quran yang dibacakan. Ya. Yang kelima, mesti ada doa kepada orang ramai. Okey. Ni 5 ni lah syarat rukun khutbah. So kita konsentrasi kita hari ini bincang pasal lil muttaqin, seruan takwa. Seruan takwa ini bukan hanya berlaku pada kita, dan kita pun tahu setiap Jumaat setahun sekali kita juga diajak kepada takwa, iaitu apa dia? Ramadan. Ya. So Allah kata, ya, syahr Ramadan apa ni Allah kata macam mana? Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
diwajibkan kamu berpuasa, ya, sebagaimana orang sebelum kamu berpuasa, semoga-moga, ya, so objektif puasa itulah jadikan kita takwa. Semoga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. So nampak, tiap-tiap Jumaat, tiap-tiap setahun sekali ada je ajakan kepada takwa ni. Kemudian kalau kita tengok juga, saya nak ajak kita lihat bagaimana seruan takwa ni. Lepas tu baru kita bincang takwa tu apa. Ya. Okay, seruan takwa ni diseru oleh semua Rasul yang Allah utus. Semua Rasul, dia punya kewajipan ialah mengajak manusia kepada menjadi orang bertakwa. Okay, so kita tengok sekejap. Mari kita tengok sekejap dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-25. Surah yang ke-26. Syu'ara. Okay. Ayat yang pertama yang kita nak bincang, lihat pada ayat yang ke-105, muka surat 371. Ini pertama. Saya ulang. Seruan takwa, surah Syu'ara, ya, syair-syair Syu'ara, ya. Muka surat 371, ayat yang ke-105. Okey. Kita tengok sama-sama. So Allah kata, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Ya. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Iz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ketika, ya, saudara mereka itu Nuh alaihissalam, ya, apa dia kata sini? Ya, kata dekat mereka pada ala tattaqun, mengapakah kamu tidak bertakwa? Nampak tak? Okey, kemudian dia kata lagi, innilakum rasulun amin. Sesungguhnya aku inilah rasul utusan Allah yang diamanahkan kepada kamu. Fattaqullah. Tengok. Bertakwalah kamu kepada Allah. Inilah seruan Nabi Nuh. Wa ati'un. Dan taatilah aku. Okey. So ini. Kemudian, so kisah Nabi Nuh. Dia ajak apa? Suruh orang buat apa? Takwa. Kita tengok pula ayat yang ke-123, surah yang sama, ya. Muka surat sebelah tu je lah, 372. Ini pula kisah Nabi Hud alaihissalam. Kisah Nabi Hud alaihissalam, ayat 123. Allah kata, kadzabat adunil mursalin. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Ketika, ya, saudara mereka iaitu Hud alaihi salam, ya, bertanya kepada mereka, mengapa kamu tak bertakwa? Ya. So tuan-tuan, kadang-kadang bila kita baca ayat macam ni, ya, setiap kali semua rasul tanya kat kita. Bayangkan seorang-seorang rasul tanya kat kita. Nabi Nuh datang, kenapa kamu tak takwa? Nabi Hud datang, kenapa kamu tak takwa? Ya. So kemudian Allah kata apa lagi? Innilakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diamanahkan kepada kamu. Ya. Fattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa ati'un. Dan taatilah aku. Sama ucapan yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Itu Nabi Hud. Kita tengok lagi ayat yang ke-141. Kisah Nabi Saleh alaihissalam. Kisah Nabi Saleh alaihissalam. Allah kata, kadzabat Thamudul mursalin. Kaum Thamud telah mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun. Ketika saudara mereka, ya, iaitu Nabi Saleh alaihissalam, berkata kepada mereka, bertanya kepada mereka, ala tattaqun, mengapakah tidak kamu bertakwa? Ya.
Ya Allah, takwa ni tuan-tuan benda besar. Tuan-tuan cuba tuan-tuan tengok. Setiap Rasul seru benda yang sama. Ya. Kemudian dia kata lagi, ya, innilakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah yang diutuskan kepada kamu. Ini amanah yang aku kena tunaikan. Apa dia? Seru kamu. Fattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa ati'un. Kalau saya lanjut, tuan-tuan akan jumpa begitu banyaklah semua Rasul menyeru manusia kepada takwa. Sehingga seruan takwa itu kekal di zaman kita ni, sebagai umat Muhammad SAW, pada setiap hari Jumaat. Seruan takwa tersebut terus bergema. Tapi cuma tinggal lagi tuan-tuan, kita nak kena tanya. Kan? Kita bertakwa tak? Dah dapat takwa belum? Inilah yang kita nak bincang. Ya. Apa tu takwa? Macam mana takwa ni? Kan? Macam mana dia? Inilah kita nak bincang. Pertama, sebagaimana yang kita tahu dalam surah awal Al-Baqarah tu. Awal Al-Baqarah tu ada sifat-sifat orang bertakwa. Kan? Kalau kita lihat, Allah kata apa dia? Pertama macam kita sebutlah. Tak ragu pada Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, beriman kepada perkara gaib, mendirikan solat, menginfakkan harta, kan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina beriman kepada kitab yang diturunkan, ya, beriman kepada Al-Quranul Karim, kemudian beriman kepada hari akhirat. So banyaklah ciri-ciri kat situ. Itu salah satu ciri. Insya-Allah kita ada dalam tu. Okey, kita nak tengok, ya. Apa lagi ciri-ciri dia? Saya nak ajak kita buka surah surah Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah ayat 177. Al-Quran yang sama tuan-tuan, muka surat 27. Okey, di sini Allah terangkan kepada kita tentang sifat-sifat orang bertakwa. Kita tengoklah. Ada tak ada? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita kena usahakan supaya kita tergolong. Sebab syurga ni untuk siapa tuan-tuan? Uiddat lil muttaqin, kata Allah. Syurga tu Allah sediakan untuk orang-orang bertakwa. Ya. Okey, baik. So Allah kata dekat sini. Ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah kebaikan amal soleh itu kamu menghadapkan wajah kamu ke timur dan ke barat. Walakin, akan tetapi, al-birra, kebaikan, amal soleh itu, kebaikan itu adalah apa dia? Man amana billah. Pertama, kamu beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir. Yang kedua, kamu beriman kepada hari akhirat. Ini semua bab keimanan. Wal malaikah. Kamu beriman kepada para malaikat. Wal kitab. Dan kamu beriman kepada kitab Allah pada kitab. Wan nabiyin. Okey. Dan kamu beriman kepada para nabi. Ini kerja yang kita kena buat. Itu keimanan. Kemudian Allah kata, wa atal mal ala hubbihi. Ini saya nak bincang sikit. Memberikan harta apa yang dia suka. Baik tuan-tuan, siapa suka? Memberi harta apa yang dia suka. Siapa suka dalam ayat ni? Dia tu siapa? Dia suka. Memberi harta yang dia suka. Siapa dia dalam ayat ni? Perkataan dia je. Siapa tuan-tuan? Okey. Kan? Dia memang macam tu. Dalam majlis ilmu ni kan, malaikat ramai, jadi orang Melayu punya hadis, kan, bila malaikat lalu, apa berlaku? Diam je kan? Macam itulah. Tanya pun diam je. Kan? Okey, baik. Dia ni ada 3 dia. Bukan satu je dia. Pertama, Allah suka. Harta tu, harta yang Allah suka. Harta riba, Allah suka tak harta riba? Harta juga. Tapi Allah tak suka. Harta judi. Harta juga. Allah tak suka. Harta yang Allah suka. Ni satu.
Dua, yang kita suka. Kan, kita nak beri orang. Selalu kita beri orang yang kita tak suka ke yang kita suka? Tanya diri kita. Kan, kita dah tak nak ni handphone ni kita nak beli baru. Kan? Handphone lama. Bagi kat orang. Kenapa handphone lama ni dia dah pecah sikit lah, rosak sikit. Kan? Saya nak beli yang baru. Awak ambil lah ni. Saya hadiah kat awak. Okay? So dia suka ke tak? Orang yang beri itu suka atau tidak? Ini satu. Okay? Kemudian yang ketiga lah, orang yang menerima tu suka. So ada 3 dekat situ. Apa yang harta yang Allah suka. 2, harta yang kita suka. 3, harta tu, benda tu, orang yang nak menerima tu suka. Kan? Kita beri makan kan? Beri makan kan? Selalu kita beri orang makan yang kita suka ke orang apa yang kita tak suka? Kita suka. Pasti. Kan? Kita makan nasi Arab, kita belanja orang makan nasi ayam. Macam mana? Tak, ini nilai lah tuan-tuan. Kita belajar, tengok dekat sini, fahamkan yang sebenarnya kita nak usaha jadi takwa. Dapat sekali pun kita dapat buat pun, alhamdulillah ya Allah, aku akan jadikan ini sebagai bukti. Aku cuba taat perintah engkau. Ini tujuan belajar tuan-tuan. Dapat buat sekali, dapat buat 2 kali, dapat buat 3 kali, alhamdulillah. Ya, kita akan jadikan amalan itu sebagai hujah hadapan Tuhan besok. Ya Allah, aku ada tahu engkau ada cakap ini dan aku lakukan. Tapi aku tak mampu setiap kali, betul tak? Setiap kali nak bagi orang handphone, mati ya. Betul? Setiap kali hari-hari nak belajar orang nasi Arab, bengkok lah kita. Tak jadi Arab kita nanti kan? Okey? Macam itulah. Yang penting kita ada buat. Ada usaha untuk buat. Ada rezeki lebih, insya-Allah. Ya? Ini kan. Ini balik-balik kalau pergi kenduri rumah dia, hang tengok mesti roti canai punya. Ajak orang datang kenduri bagi makan roti canai. Kan? Lepas tu dia datang rumah orang pula, alah roti canai je kau bagi, bagilah benda lain sikit. Kalau dia datang rumah orang, kalau orang datang rumah dia bagi benda yang serupa juga. Okey, baik. Okey, ini wa atal mal ala hubbi dzawil qurba. Siapa nak beri pertama? Yang kita nak beri harta kita benda pertama siapa dia? Wadzil qurba. Ya. Adik-beradik kita. Zakat kita tu tuan-tuan, ni kena faham tentang zakat. Okey? Kalau kita ada memang orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang pertama kita kena tengoklah adik-beradik kita, dia orang perlu atau tidak. Adik-beradik boleh dapat zakat. Okey? Mak ayah tak boleh. Anak-anak tak boleh dapat zakat. Isteri tak boleh dapat zakat. Adik-beradik boleh. Adik-beradik susah kita tengok, kita berikan dia zakat. Kita nak keluarkan zakat, benda pertama, orang pertama yang kita kena adalah zawil qurba, kata Allah. Orang yang dekat dengan kita, adik-beradik kita. Saudara mara kita. Pergi tengok dulu. Ya, sebagian orang kadang-kadang kita tengok, NGO sana, NGO sini, gelandangan sana, gelandangan sini. Kan? Adik-beradik dia pun terlantar, dia pun tak peduli. Ada makan ke tidak? Sekolah ke tidak anak dia? Ya, ini. Apatah lagi kalau orang lain dia sibuk, keluarga dia sendiri dia tak sibuk. Lagi teruklah. Ya. Sebab itu tuan-tuan, Al-Quran ni pandu kita, bagi tahu kita yang mana kita kena buat dulu. Ya. Okey, kemudian kalau dah adik-beradik, alhamdulillah adik-beradik semua senang, boleh hidup. Okey. Kemudian barulah wal yatama, tengok ada tak orang miskin. Tuan-tuan, kita ni beri harta, kalau kita tengok beri makan ni lah. Kan, kalau dalam beri makan ni, ini mungkin saya pernah sebut juga. Selalunya kita beri kepada siapa tuan-tuan? Pasti. Orang miskin. Kita beri. Sepatutnya lah. Tapi kita beri kepada siapa sekarang persoalannya? Pada orang ramai. Baik. Itulah persoalan kita.
Ini yang saya nak bincangkan, nak ajak kita renungkan. Ya, yang sebenarnya sepatutnya kita utamakan orang lapar, bukannya orang yang dah kenyang. Ya, orang miskin. Ya, tuan-tuan tanyalah diri kita. Ini tanya diri kita. Ya, okey, saya nak ajak kita tengoklah sebelum tu. Allah cerita tentang ahli syurga ni kan. Kita buka siap surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Surah Al-Insan, surah yang ke-76. Muka surat 579. Ayat yang ke-8. Saya ulang. Surah Al-Insan, surah yang ke-76, muka surat 579, ayat yang ke-8. Sebelum tu daripada mula ayat ke-5 Allah cerita tentang ahli syurga ni. Okey, ayat ke-5 tu Allah cerita tentang ahli syurga. Ahli syurga ni Allah, kemudian ayat 8 ni Allah cerita dulu dekat dunia dia buat apa? Ya, ahli syurga ni dulu masa dekat dunia dia buat apa? Ni ayat 8 tu cerita. Mereka ni ahli syurga. Okey. So Allah kata wa yut'imunat ta'am, mereka memberi makan ala hubbihi. Dah sebut dah tadi, ala hubbihi. Siapa suka? Allah suka. Dia suka, orang yang menerima tu pun suka. Okey. Ala hubbihi, kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan kepada orang miskin. Kepada siapa? Anak yatim. Kepada siapa? Tawanan perang. Ini yang mereka beri makan. Beri makan, alhamdulillah. Kita buat beri makan tu alhamdulillah baik dah. Kita perbaikkan lagi. Pergi cari mana ada tempat anak yatim. Tengok, pergi cari, minta masjid, senarai, asnaf-asnaf, orang miskin. Ajak jemput datang makan rumah kenduri. Ya, sediakan khas untuk mereka. Okey, anak kita ni ambil kereta ni, pergi ambil dia orang tu. Ini semua kita boleh buat tapi kita tak buat. Tapi kita nak syurga. Ya, akhirnya kita datang. Oh, Mercedes datang, BMW datang, Porsche datang. Itu yang kita banggakan. Ya, anak miskin datang, anak orang miskin datang, anak yatim datang, gitu ada je. Dia duduk makan duk kalau nak. Porsche, Ferrari datang ni semua VIP. Allah kata mereka ni VIP. Ini sikap kita. Ya. So Allah ceritakan kepada kita, tak salah kita muliakan tetamu datang, memang kita jemput. Dia datang memang dia kereta dia BMW, Mercedes, Porsche semua dia ada. Jadi tak kisahlah dia datang pakai kereta tu. Itu bukan masalah dia. Kan? Tapi kita utamakan dia dan membelakangkan anak yatim dan orang miskin tadi. Ini kesilapan yang ramai orang buat. Ya. Kita tahu dah, kita dah buat kebaikan ni tuan-tuan. Ya. Kita sedang buat kebaikan. Kita cari apa? Kita nak cari redha Allah kan? Allah kata beri makan kepada orang kaya, beri makan orang kenyang, beri makan orang pangkat tinggi. Macam tu? Itu? Tidak. Apa yang kita cari? Kita tahu itu ibadah. Kita buat ibadah. Ya, macam saya kata tadi, kita alhamdulillah kita dah buat, tapi kita nak baikkan lagi. Ya, membuat penambahbaikan dalam ibadah kita. Ya, ini yang kita usahakan. Ya. So baik. Kembali pada surah tadi. Okey, nanti sebelum tu. Okey, tak apalah. Yang kali lah kita bincang. Kita kembali pada surah Ali Imran tu. Sebab ni kenakan isyak cepat dah ni. Tadi dah ada warning. Kan? Cepat-cepat. Malam ni ada apa? Program? Ada mesyuarat lah bagai-bagai kan? Okey, tak apa. Okey. So yang penting ni kita tahu dah. Zawil qurba. Yang pertama, keluarga kita dulu tengok. Ya, adik-beradik kita, sepupu sepapat kita, ada ke yang susah? Okey.
bantulah. Ya. Kemudian Allah kata pula wal yatama wal masakin, ini kita sebut dah dua-duanya. Wa ibnas sabil. Ini juga apa dia? Wa ibnas sabil ni ya. Yaitu orang yang terputus bekalan dalam perjalanan. Ini tapi zaman sekarang ni banyak orang ambil kesempatan lah yang bab ni. Saya pernah kena banyak kali jugalah. Ya, cuba nak beramal dengan ayat ni. Kan? Datang seorang pakcik. Ni pengalaman saya lah. Jumpa dia. Pakcik nak minta tolong. Pakcik tadi naik teksi datang sini. Kan? Pakcik beli obat. Lepas tu obat tu tertinggal dalam teksi. Obat tu harga 200 nak. Ya. Saya tanpa percayalah kita orang tua. Kan? Orang kita pula tu. Kan? Dengan kopiah siap ada pakai. Takkan tak nak percaya. Kan? Okeylah. Tanpa saya fikir panjang lagi dah. Terus saya bagi dia apa yang ada dalam poket saya. Sehingga saya tak tinggal apa-apa. Ini pengalaman. Jadi kalau tuan-tuan hati-hati jugalah dalam hal-hal macam ni kan. Sekarang scammer lagi banyak dah. Itu dulu punya scammer tu, ni cerita dulu punya ni. Lepas tu okeylah. Saya pergilah. Lebih kurang 3 jam kemudian saya pergi tempat lain. Saya jumpa orang yang sama buat benda yang sama. Allah, saya kata. Kena dah aku. Takkan nak minta balik. Kan? Tak apalah. Belajarlah dari pengalaman tersebut. Sampai pernah satu kes tuan-tuan, saya bawa dalam rumah. Dia kata dia baru masuk Islam, apa semua. Kita semangat lah orang cerita Islam-Islam ni. Bawa pergi rumah, nak bagi makan. Tak payah. Bagi air, bagi makan, bagi duit. Besok saya jumpa dia kat Puchong. Buat benda yang sama. La ilaha illallah. So, pengalaman lah. Kalau orang meminta-minta ni hati-hati juga. Kan? Bukan sekadar orang minta. Kalau tuan-tuan nak beri pun hadkan. Ya, hadkan. Saya pernah banyak kes tuan-tuan. Betul saya kata. Saya kena banyak kes. Sebab kita memang ingat nak tolong. Semata nak tolong. Kan? So ni sikap orang Melayu kena hati-hati juga. Orang Melayu ni memang dia lembut hati kan. Dia cari betul kalau nak tolong orang ni, orang susah ni. Alah, hai sedih. Kan? Cepat-cepat kita nak tu. Tapi itulah dia. Banyak itulah yang saya kata. Banyak sangat saya kena. Saya tak tahu berapa kali. Tapi banyaklah. Kan? Okey. Sekadar perkongsian. Okey, ini tentang wabnas sabil. Orang yang terlantar. Orang yang terputus bekalan dalam perjalanan. Okey. Kemudian wasailin. Ini orang yang meminta-minta. Termasuklah tadi. Kan? Termasuklah tadi orang minta apa semua. Okey. Wa fir riqab. Wa fir riqab, orang yang nak merdekakan diri. Zaman kita dah tak ada lah tuan-tuan. Nak merdeka. Kan? Semua dah merdeka dah. Berapa tahun dah merdeka kita? 60? Berapa tahun dah? 57 sampai sekarang. 56 tahun. 58 tahun dah merdeka. Tak apalah, salah pun tak apa. Kan? Jadi nak bagi tahunya, ni zaman ini dah tak adalah. Ini zaman hamba sahaya. Alhamdulillah tuan-tuan, Islam datang hilangkan hamba perhambaan ni. Merdekakan hamba satu demi satu, satu demi satu. Ni Islam datang. Sekarang alhamdulillah kita nikmati, ya. Tiada lagi perhambaan tu dengan agama kita, dengan Islam yang kita ada ni. Kalau tidak dulu ya Allah. Ya. Ini dahsyat ya penghambaan ni. Kalau kita baca sejarah-sejarah penghambaan ini, cukuplah kita belajar. Kita pernah tengok dulu zaman saya kecil dulu dia panggil Kunta Kinte kan. Ingat tak? Filem Kunta Kinte tu, TV tu. Orang itu orang kulit hitam. Ya, Kunta Kinte. Saya ingat lagi kisah-kisah tu. Okey. Kemudian wa aqamas salah. Okey. Mendirikan solat. Nanti insya-Allah dalam bab ni kita akan bincangkan wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim.
Tengok dekat sini apa dia? Ya. So Allah kata dia menyempurnakan janji. Ni masalah ni juga kita orang Melayu. Janji pukul 8 datang pukul apa? Pukul 9 dia sampai. Janji pukul 8. Ya. Adakah ini orang takwa? Tanyalah diri kita. Ya. So ni, apatah lagi janji kita dengan Allah? Ya. Okey. Kemudian idza ahadu was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Okey. Dan apa dia? Orang ni bersabar. So tanya diri kita, ada tak kesabaran dalam diri kita? So sabar ni memang kalau kita nak kesabaran tu, Allah memang akan uji kita dengan kesabaran. Ya, bukan mudahlah nak sabar tuan-tuan. Kan? Saya sendiri lihat diri saya lah. Ya, saya tak malu nak cerita benda ni pasal sabar ni. Kan? Sebab saya juga latih diri saya untuk bersabar. Paling berat sekali kat mana? Masa bila nak bersabar? Masa bulan Ramadan, waktu nak berbuka, jalan jam. Itu nak balik cepat, itulah tak sabar tu. Ya Allah, oh, depan tu ada kosong lagi tu, depanlah sikit. Boleh kata tu. Sabarlah. Kan? Oi, tahan sekejap. Ingat Allah SWT. Sekejap lagi, hilang lagi. Macam itulah. Okey. Sabar, ujian kesabaran. Okey, sabar dalam apa? Fil ba'sa. Ya. Ketika dalam kesusahan, kesempitan. Ya. Dan wad-dharra, dalam ketika sakit. Sabar. Kan? Bila kita sebut sabar-sabar ni, kadang-kadang orang marah. Sabar-sabar sampai bila nak sabar? Kan? Kita kata tak ada apa boleh buat lagi, sabarlah. Engkau buat apa pun tak jadi apa pun. Engkau bersabar, engkau dapat pahala. Engkau bersabar, Allah akan keluarkan engkau jalan daripada masalah tersebut. Tapi kalau engkau tak sabar, macam kita kata jalan jam tadi, engkau tak sabar, lagi jam lah jalan. Kan? Elok boleh solat maghrib dekat rumah atau dekat masjid dekat mana-mana, langsung kau dalam kereta je lah. Ya? Ini semua. Wahinal ba's. Okey? Dan juga ketika dalam peperangan. Okey? So Allah kata, tengok Allah kata kalau kita ada benda ni semua tuan-tuan, ulaik allazina sadaqu. Mereka nilah orang yang benar-benar beriman. No, Allah cirikan. Ya, cirikan orang ni. So tanyakan diri kita, betul kita orang beriman? Allah bagi tahu ini betul-betul orang beriman. Okay, cek balik siapa pertama tadi. Kita dah faham tentang keimanan. Kemudian kita kata, kita nak keluarkan harta ni. Siapa yang berhak? Siapa yang patut kita beri ni? Kita ada duit lebih. InsyaAllah kita ada keluar KWSP. InsyaAllah kita ada itu, kita ada ini. Dan sebagainya. Baru jual rumah dan sebagainya. Ya, jual tanah dan sebagainya, harta yang kita ada, kita nak kongsikan sikit. 2.5%. Kan? Ya, nak bagi orang. Duit ni banyak ni. Ya, bagilah orang sana sikit. Siapa yang pertama? Tengoklah adik-beradik kita. Tengoklah ada yang ada talian darah dengan kita. Ini orang pertama yang kita nak tengok. Okey? Kemudian Allah kata apa tadi? Ini di antara biasanya orang tak tengok lah ni. Saya terangkan benda-benda yang kita terluput. Ya, kita kadang-kadang lupa. Tercicir kita benda ni. Kita buat baik dah. Kemudian dalam memberi makan tadi saya kata. Kan? Ya, memberi harta kita tadi. Utamakan orang miskin dulu. Utamakan anak yatim dulu. Ya. Ini dalam sepatutnya yang kita buat. Begitu juga tadi, ya, apa lagi? Tunaikan janji, pasu sabar. Sifat sabar ni kena adalah tuan-tuan, ya, untuk diri kita semua. Azan pukul apa tuan-tuan? 8.16. Ada 6 minit lagi. Okey. Sebab saya kena tepat di ni. Okey, baik. Jadi ini di antara perkara, ya, untuk kita cuba buat dalam diri kita.
Okey, ini satu sifat daripada sifat yang ada. Kita tengok lagi apa sifat yang Allah bagi tahu. Okey. Kita tengok pula surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Ni Allah sebut lagi tentang takwa. Ayat yang ke-15. Tak apalah, tengok. Okey, muka surat 51. Muka surat 51. Okey. Okey. Ini juga kita banyak terluput tuan-tuan. Cubalah kita baiki, saya, tuan-tuan. Kita sama-sama lah. Bukan semestinya saya cakap ni saya dah buat dah. Tak. Saya boleh mampu buat. Tak. Kan? Ya. Kita kongsikan benda ni supaya kita semua dapat sama-sama. Oh, kita belajar ni. Oh, baikilah insya-Allah. So Allah kata, tengok. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Okey? So nak tak aku bagi tahu kat kamu, ya? Apa yang lebih baik daripada apa tu? Kalau kita tengoklah Zuinat ayat 14 tu, hubus syahwat tu yang manusia suka tu, hal-hal dunia. Kan? Kemudian Allah kata, yang mana benda yang lebih baik yang Allah sediakan tu lilladzina taqaw, bagi orang yang bertakwa. Nampak tak? Orang yang bertakwa. Kemudian Allah kata apa dia? Ya. Di sisi Tuhan mereka inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha syurgalah dan sebagainya. Itu ayat 15. Okey? Kemudian ayat 16. Ni nak tengok sifat tu lah. 16, 17. Jom kita tengok. Okey. 16, 17 tu. Tonton pernah sebut tak benda ni? Ini orang bertakwa. Allah kata, alladzina yaqulun, mereka orang bertakwa ni yang akan dapat syurga besok di hari akhirat besok. Allah kata apa dia? Mereka berkata, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Wahai Tuhan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, kami telah beriman. Ya, kami telah beriman. Faghfir lana. Maka oleh itu ampunkanlah kami. Waghfir lana dzunubana, ampunkanlah dosa-dosa kami. Wa qina adzaban nar. Bila nak ucap lafaz ini? Tuan-tuan kena hafal ini, kemudian amalkan. Bila? Pada waktu subuh. Waktu bila? Allah kata waktu sahur. Mari kita tengok ayat seterusnya. Ayat 17. As-sabirin. Kita dah bincang masa sabar ni. As-sabirin was-sadiqin, orang yang jujur dengan keimanan dia. Wal-qanitin, orang yang terus mentaati Allah. Wal-munfiqin, orang yang infakkan harta, kita dah bincang juga. Wal-mustaghfirin bil ashar. Tengok ni. Wal-mustaghfirin bil ashar, mereka memohon keampunan pada waktu sahur. Bila nak baca? Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Pada waktu sahur. Selama tuan-tuan hidup, tuan-tuan pernah baca tak ni? Kalau tak pernah baca, ambil ni. Allah beritahu ini sifat orang bertakwa. Yang Allah sediakan syurga untuk dia. Sebab itu saya katakan tadi, banyak benda kita dah buat, banyak benda yang kita terlepas. Ya. So bila kita lihat ayat ini Allah beritahu kita, yang ajar kita, yang beritahu kita adalah Allah. Bila nak baca? Apa nak baca? Ya. So dekat sini Allah kata bil ashar, pada waktu sahur. Apa nak baca? Mustaghfirin, mereka mohon ampun. Apa doa dia? Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana, dan Allahumma Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana, oleh itu ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzaban nar. Ya, inilah ucapan yang kita nak ucap, ya, ketika waktu sahur yang banyak orang terlepas. Terlebih lagi pula dia puasa pagi hari tu. Sayang. Kan? Okey. Ini di antara usaha-usaha kita, insya-Allah. Saya berhenti kat sini, insya-Allah kita akan kongsi lagi pada pertemuan akan datang tentang sifat-sifat orang bertakwa. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.